Dia orang ni biar anak dia jadi macam Sajat kan. Saya doakan awak semua, anak awak akan dapat kotak keturunan awak. Seksa buat anak We awak. follow the rules. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saja ingin minta maaf kepada mereka jika saja ada buat kesilapan kerana saja adalah manusia biasa. Sajak baru-baru ini Sajak telah deaktifkan Instagram Sajak kerana Sajak ingin ruang pada Sajak untuk Sajak menjelaskan apa yang berlaku pada 6 hari bulan 1 2021. Ceritanya bermula pada tahun 2018 iaitu 23 hari bulan 2. Sajak telah membuat majlis tahlil dan juga bacaan doa selamat bersama dengan para tahfiz untuk majlis tersebut. Tetapi majlis itu telah mendapat aduan daripada Jabatan Agama Islam CAI Selangor dan laporan sangat negatif. Dan Sajak akan menceritakan apa yang berlaku hal sebenar-benarnya kerana pihak JAIF meminta Sajak datang untuk beri keterangan untuk majlis tersebut. Tetapi Sajak mendapat impak yang sangat negatif. Dan Sajak telah dilakukan tidak wajar pada diri Sajak, dan ini adalah cerita yang sebenarnya apa yang berlaku ketika pada 6 hari bulan 1 2021 dengan pegawai Muhammad Hairi bin Busari. Ya. Muhammad Dia ada. boleh saya cakap dengan Encik Muhammad Hairil bin Busari? Nak bercakap dengan dia ke? Ya, saya. Okey, sebentar. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Ini Encik Muhammad Hairil bin Busari ke? Ya, saya. Ya, saya cakap. Okey, saya Sajat. Ya. Saya dapat surat daripada yang mengatakan yang saya kena hadir pada 23 bulan Disember pada hari Rabu pukul 10 pagi atas dimaklumkan unit siasatan jenayah syariah bahagian pengurusan penguatkuasa Jabatan Agama Islam Selangor sedang menjalankan siasatan di bawah Akmen Jenayah Negeri Selangor nombor 9 tahun 1965. Okey, setelah saya benda ni saya suruh dia buka. And then dia bagi tahu benda ni. So saya nak tahulah pasal apa ya mengenai ini. Untuk ada siasatan lah, sebab tu siasatan dari segi apa ni Encik? Sebab at least saya dapat tahu. Macam mana? At least saya dapat tahu rumusan dia tu lah. Berkaitan tu sebab urusan tu, sebab tu saya kena berdepan dengan Sajak dulu. Sebab dalam surat tu kan siasatan ini jenayah kan. So apa jenayah yang saya buat sampai saya mendapat surat ni?
sebab isu ada berkaitan dengan enactment tu lah, enactment Section 10 tu. Okey. Kalau sebab saya nak keputusan lah, sebab hari ni memang tak boleh datang lah. Saya dekat Penang. Saya ada urusan untuk jewellery saya lah, emas. Sebab kalau ikutkan, bila Sajat tak datang pukul 10 ni, so automatik waran tangkap akan keluar pula esok tau. Kenapa nak kena waran tangkap? Sebab saya dah call Encik sebab saya bagi tahu benda betul, ni. Sebab benda ni, surat ni saya tidak sign. And then surat ni pihak Encik main letak je dekat rumah saya. So saya ni masih orang kata betul ingin tahu apa mengenai surat ni, apa yang dimaksud, apa yang cuba nak disampaikan. Sebab surat ni bukan hantar dekat sini saja, tapi hantar dekat rumah saya, rumah mak ayah saya, sampai dekat Johor pun hantar. Ibarat macam kes ni besar. So bila saya tengok mereka mengatakan yang ni adalah melibatkan kesalahan tentang Section 9 mempersendakan dalam Al-Quran dan juga hadis. Saya nak tahu apa yang saya mempersendakan, menghinakan, mencemooh dan menyebabkan dipandang hina oleh ayat-ayat Al-Quran. Boleh saya tahu tak Encik? Saya tak boleh nak komen dalam phone ni. Sebab tu dalam surat tu saya mohon kehadiran Sajat untuk berjumpa dengan saya. Benda tu, penjelasan tu penuh saya akan buat bila dengan kehadiran. Okey, saya kena tahu juga benda ni dia depends pada report. Faham? Ya, betul. Okey, bila dia report, saya nak tahu report tu atas kesalahan apa. Sebab kat 5 ni terlalu banyak. Section 9 adalah section yang general. Dia tertaluk banyak benda. Maknanya tertaluk tu mempersendakan, menghina, mencemooh dan menyebabkan dipandang hina. Adakah dipandang hina tu atas disebabkan perbuatan ataupun disebabkan fizikal? Saya nak tahu benda tu jugalah. Tindakan lah. Benda tu je sebab saya kata benda tu umum. Mana-mana pun boleh, saya boleh on pada siasatan. Maknanya perbuatan ataupun apa-apa tindakan yang Sajat lakukan tu. Saya bukannya berada di satu tempat lokasi, banyak lokasi saya pergi. So saya harap saya pun dalam mulai telefon ni pun saya boleh memberi kerjasama yang sewajarnya. So sebab tu untuk penjelasan berkaitan dengan isu-isu yang report yang dibuat tu, sebab tu saya namakan benda tu siasatan. Bila siasatan, maknanya sebab tu saya perlukan dengan kehadiran saja. Sebab by phone ni benda ni memang agak sukar lah untuk dijelaskan. Saya memang kena patut hadir kat sana ke ataupun pihak Encik boleh berjumpa dengan saya? Macam mana? Okey, sebelum ni ada juga macam pihak kebajikan daripada Jabatan Agama Islam datang jumpa saya. Sebab yang macam Ustaz Zulkifli pernah datang jumpa saya. So saya ni Mufti Negeri Sembilan pun pernah jumpa saya. So benda ni dia macam mana? Nak memang perlu saya pergi ke sana ke ataupun pihak Encik boleh? Kalau ikutkan pihak Sajat kena datang jumpa saya. Atas perintah ni. Atas perintah tu. Perintah tu dia valid saja. Sebab tu Sajat kena berdepan dengan saya untuk soal siasat. Maknanya terpulang Sajat nak sebab tu berkaitan dengan isu-isu yang berkait. Seperti nombor 9 tu lah. Betul. Maknanya terpulang saja nak buat pengakuan ke tidak tu, sebab tu dia perlu kena kehadiran saja. Kenapa pengakuan apa tu Tuan? Bukan pengakuan maknanya, sebab tu nama dia soal siasat. Bila soal siasat, maknanya tu benda tu memang benda tu sulit lah. Maknanya benda tu sulit antara Sajat dengan saya sebagai penasihat. Maknanya benda tu based on pada tu lah, sebab tu nama dia siasatan. Based pada nama kes ni lah. Okey, kalau saya buat untuk pada perjumpaan pada hari lain boleh tak Tuan? Sebab saya
Officially memang saya tengah dalam dalam outstation sebab saya kat luar dengan urusan bisnes saya. Kalau kita ambil tarikh lain, Kalau hari lain minggu depan boleh tak? Sebab benda ni tak boleh nak drag lama sangat saja. Bila yang ada untuk tarikh bulan next week tu 28. 28 saya tak ada. Saya ada kes mahkamah. Kes mahkamah. Saya ada dekat ni, dekat Johor. Kat Johor. Tak maaf saya sangat. 28 memang saya tak boleh. Sebab ni akan boleh bicara saya ni juga ni. Bila yang free tu saja free? Next year saya free. Berapa bulan tu? Kalau next year tu pada awal bulan lah. Awal bulan sekejap ya. Saya tengok tarikh sekejap. Wow. Kalau boleh sebab saya kena note dulu sebab sebab bila saja kau ni kira ada kerjasama lah kan. Saya bagi kerjasama. Berapa bulan yang saja boleh datang? Okey, saya boleh datang dalam 7 ataupun dalam 7 macam tu. 7 hari Khamis. Khamis? Hari Khamis Okey, kalau macam tu ke-7 6 lah saya datang 6. Hari Rabu. Hari Rabu. Hari Rabu. Okey, kalau macam tu saya note kat sini 6 hari bulan Januari 2021 hari Rabu. Jam 10 pagi. Jam 10 boleh? Nak datang awal lagi pukul 9. Biarlah 10, at least boleh breakfast. Yelah, okey kalau macam tu pukul 10 pagi ikut alamat yang saya bagi tu Ikut alamat. Saya kat sini sebab nanti saya terus naik ni lah pejabat encik lah. Naik terus ke pejabat saya. Okey, kalau boleh saya dapatkan nombor telefon saja tak? Kalau apa-apa ni boleh saya berhubung? Okey, boleh kejap saya bagi nombor telefon. Pada 6 hari bulan 1 tu, Sajat dengan family Sajat datanglah Jabatan Agama Islam JAIS di Shah Alam. So, kami bersekeluarga pergilah dengan keadaan yang sangat tenang dan tiada apa-apa isu berbangkit. Cuma untuk menjalankan tugas sebab mereka kata untuk dalam siasatan. JAIS memanggil Sajat kerana mereka dapat kes report pada tahun 2018 iaitu 23 bulan 2 2018 iaitu Sajat ada mengadakan majlis bacaan Yasin dan juga bacaan tahlil dan memanggil para budak tahfiz untuk datang sama-sama meraihkan doa selamat dan juga bacaan tahlil tersebut. Banyak rakan-rakan Sajat, saudara mara, sahabat-sahabat, sepupu-sepupu dan juga yang lain-lain datang meriahkan lagi majlis tersebut. Dan juga majlis sebegini bukan kami buat setiap tahun tetapi adalah setiap bulan, aktiviti untuk kami keluarga Nur Sajat Estetik untuk mendekatkan lagi diri dengan ilmu agama, pengurusan yang baik dan juga rezeki yang ada yang lebih kita berkongsi bersama. Tak salah rasanya aktiviti sebegini yang kami lakukan sebab Sajat cuba nak mendekatkan diri bukan Sajat seorang tetapi yang lain untuk mengeratkan silaturahim. Boleh tengok kat sini memang aktiviti ni memang setiap bulan memang kami akan lakukan dan Sajat dilayani sebegini. Sajat disiasat berseorangan tanpa boleh membawa ibu bapa dan Sajat untuk memprotek diri Sajat lantas Sajat merekod tanpa pengetahuan mereka dan ini yang mereka mempersoalkan dan terus menjatuh hukum kepada Sajat. Okey. Ini saya terangkan pada Sajat dulu Okey, sekarang ni selesai siasatan saya bersama dengan Cik Gairi Okey, so sekarang ni untuk peringkat seterusnya saya terangkan lagi sekali untuk sesi 10 tu saja
Okey, maknanya sekarang ni saya tahan sajak Untuk saya tahan sajak di bawah seksyen 10 kurungan A tadi. Untuk menjamin tanpa ada sebarang cakaran. Cuma kenapa saya kena tahan pula? bagi saya bercakap dulu. Jadi boleh menjadikan seorang penjamin sama di kalangan ibu ataupun bapa bagi satu tarikh ke mahkamah kelak. Adalah elemen pemakaian di dalam tu yang kita syak merupakan satu kesalahan. Majlis tu bukan satu kesalahan. Sediakan peguam. Tak, kenapa pula pasal? Kenapa tak boleh keluar mana pula? Dia dah tahan, kita dah boleh. Tak boleh macam ni. Saya nak kahwin sekarang. Betul. Jangan bagi kat sini. Tak boleh. Saya nak jumpa ayah saya. Bagi saya. Tak ada, keluarkan saya. Tak ada, tak boleh macam ni. Tak ada, saya tak nak dengar. Saya dah bagi kerja saya. Dengar tak dengar? Saya tak nak. Tak. Duduk sana. Saya tak nak gari. Duduk sana. Tak ada mana-mana. Kesalahan Tak saya ada, boleh gari. kesalahan, tak ada Duduk mana. sana. Tak ada. Saya cakap duduk. Tak ada. Tadi kenapa Encik nak buat macam dia saya? Duduk sana. Kami gunakan budi Saya tak nak. Saya nak jumpa mak ayah saya. Janganlah gari saya. Tolong. Kenapa saya? Gari ini kenapa? Kenapa kena gari ni? Jika anda dengar sebentar tadi, saya ada menjerit pada seorang pegawai wanita yang mengatakan yang jangan record. Sebab saya tahu, saya takut mereka mengambil video-video yang tak sepatutnya untuk cerita yang sebenar-benar yang terjadi pada diri saya ketika dalam penyiasatan itu. Sebab dalam kes ini mereka berkata pada saya untuk menyiasat, bukannya untuk menangkap, tetapi saya dianiayai oleh pihak yang berwajib lah. Tetapi saya sangat terkilan dan sangat sedih kerana mereka menggaris saya di depan mak ayah saya. Dan saya sebagai seorang yang sangat sedih, tabah dan tak boleh terima keadaan, kerana keadaan sekarang ni memang saya memerlukan orang untuk melihat apa yang terjadi pada diri saya. Saya lakukan video ini bukannya saya untuk saya mengaitkan mana-mana pihak, tetapi saya buat video ini untuk saya menunjukkan hak asasi saya sebagai manusia dan juga hak asasi saya sebagai rakyat Malaysia. Bukanlah mudah untuk ditindaskan sebab saya tidak melakukan apa-apa salah ke orang macam saya ni membuat amal kebajikan. Tak kisahlah dan sejak apa saya memakai, tetapi bersesuaian dengan majlis yang saya lakukan. Dan kes ini pada tahun 2018 tetapi telah dibicarakan pada 6 hari bulan 1 2021. Saya sedih, saya terkilan kerana pihak berwajib membuat saya seperti tiada kemanusiaan, menggaris saya dan menghimpap saya dan menindas saya. Mereka tidak menghiraukan tangisan ayah saya, tangisan bapa saya, dan saya sangat sedih. Mereka membuat saya, mengheret saya terus ke muka peradilan tanpa berbicara, tanpa memberi ruang untuk saya bercerita, bercakap atau berjumpa dengan lawyer saya. Saya sebenarnya sangat betul-betul sedih dengan sikap apa yang terjadi pada diri saya. Saya menangis kerana saya sedih dan saya banyak berjumpa dengan mana-mana pihak yang lebih tinggi dan saya tak pernah pun diberi benda yang sangat negatif sampailah
berlakunya pada 6 hari bulan 1. Sebab apa yang berlaku ni kerana saya membuat majlis tahlil bersama dengan budak-budak tahfiz, memberi sedikit sumbangan kerana saya berpakaian tidak bersesuaian dengan majlis yang saya lakukan. Bagi saya majlis pakaian saya tu cukup lengkap, cukup sopan, dan saya bersesuaian dengan majlis yang saya adakan. Dan majlis ini bukan majlis tahunan, tetapi majlis setiap bulan. Ini adalah aktiviti di syarikat saya pada tahun 2018. Hidup kita ni, kita selalu kalau nak sesuatu, kita kalau nak, kita nak. Kalau kita tak dapat, kita marah. Kadang-kadang kita tanya, kenapa orang buat macam ni pada saya? Kenapa orang macam ni, kenapa macam ni, kenapa tak orang lain? Tapi sebenarnya saja satu je. Saja memang macam ni, tapi perlukan buat kekasaan, menggali saja. Tangan saja ahli buka-buka. Disebabkan saja nak keluar di rumah ayah saja. Dia tak benarkan dia guna kekasaan, menggali saja. Saja, kenapa pakai kupat saja macam ni? Terima kasih. Terima kasih kerana melayani saya macam ni. Walaupun saya buat baik pada agama saya, tak kisahlah siapa pun saya, taklah patutnya orang melayan saya macam ni.